Selamat petang, salam sejahtera. Pengakuan Hadi Awang baru-baru ini sedang mencerahkan petisyen UMNO untuk beroleh kemenangan. Wow! Saudara, sebelum kita teruskan isu pada kali ini, mohon sekali lagi, sesiapa yang belum tekan butang subscribe, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Saudara-saudara sekalian, daripada sudut yang lain, fatwa politik Presiden PAS, yaitu Hadi Awang, bahawa memberi wang kepada pengundi ketika kempen pilihan raya adalah sedekah dan bukan rasuah, dengan jelas merupakan suatu pengakuan amalan itu memang dilakukan parti tersebut. Berikutan ia pula dikeluarkan susulan tindakan UMNO Terengganu memfailkan petisyen terhadap keputusan PRU 15 lalu bagi kerusi Parlimen Marang, Kemaman dan Kuala Terengganu. Ia juga suatu pengesahan. Perbuatan memberi wang kepada pengundi memang berlaku sekurang-kurangnya di ketiga-tiga kawasan tersebut. Jadi, jika tidak, mengapa Hadi dengan selaba mengatakan memberi wang kepada pengundi adalah sedekah dan bukan rasuah? Tetapi tahukah Hadi bahawa perbuatan memberi wang ketika pilihan raya atau kempen pilihan raya adalah suatu perbuatan rasuah dan menyogok pengundi serta suatu kesalahan dalam undang-undang pilihan raya? Kalau mahu bersedekah, kenapa tidak melakukannya di luar waktu kempen? Sebelum ini, Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu Ahmad Said mengesahkan pihaknya telah memfailkan petisyen memohon mahkamah membatalkan keputusan PRU 15 lalu membabitkan kerusi Parlimen Marang, Kemaman dan Kuala Terengganu. Ahmad berkata, petisyen difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari itu dibuat kerana berlakunya pengagihan wang secara berleluasa di ketiga-tiga kawasan itu. Dakwanya lagi, pengagihan wang sebenarnya turut berlaku di 8 kawasan parlimen di Terengganu. Namun disebabkan kesukaran mendapatkan saksi, hanya 3 petisyen dapat difailkan buat masa ini. Bersama kenyataan Hadi itu, Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin juga mengeluarkan kenyataan yang seakan-akan memberi gambaran bukan suatu kesalahan memberi wang kepada pengundi. Kata Hamzah Zainuddin, apabila kita bercakap tentang memberi wang, niat adalah lebih penting mengenai perkara itu. Saya fikir kita perlu berhati-hati berkenan niat. Mengapa wang diberikan dan juga orang yang memintanya, katanya lagi. Makna kata, petisyen UMNO Terengganu itu sudah ada merit untuk mendapat kemenangan di mahkamah nanti. Mungkin kena kerja lebih sikit. Berdasarkan pengakuan Hadi itu juga, tidak bolehkah BN dan PH berusaha mencari bukti berlakunya amalan memberi wang di semua kerusi yang dimenangi PAS pada PRU 15? Entah-entah semua kerusi dimenangi parti itu hanya kerana wang, bukan disebabkan perjuangan. Ditulis oleh Sabuddin Hussein. Sebelum kita berpisah, mohon kiranya anda tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini dari channel ini. Adakah anda juga bersetuju dengan tulisan Sabuddin ini? Pengakuan Hadi Awang cerahkan petisyen UMNO beroleh kemenangan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan isu pada malam ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini dan membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, malam ini kita nak berbincang, kita nak ulas tentang apa yang terjadi dengan Ketua Menteri Sabah. Baru-baru ini, kemelut politik di Sabah memuncak apabila hampir saja pengerusi GRS merangkap Ketua Menteri Sabah
yaitu Haji Jinor tumbang dan tewas kepada gerakan politik daripada Bung Mukhtar bersama dengan warisan yaitu Safi Abdal. Namun demikian, apa yang berlaku di luar jangkaan kita, akhirnya Haji Jinor mampu mengekalkan kerusi sebagai Ketua Menteri Sabah. Namun demikian, timbul satu polemik baru yang amat mengejutkan kita. Tapi kejutan ini sebenarnya kejutan yang baik. Saya sangat suka kalau ini benar-benar berlaku untuk Ketua Menteri Sabah. Saudara-saudara, Dun Sabah digesa bincang gelaran premier ganti Ketua Menteri. Gelaran premier ini sudah pun diamalkan ataupun sudah pun digunapakai oleh sebuah negeri daripada Borneo, yaitu jiran Sabah sendiri, yaitu Sarawak. Namun demikian, Sarawak sudah mula gunakan premier, tapi Sabah kekal masih menggunakan gelaran Ketua Menteri. Oleh sebab itulah, saya pikir kita perlu dan kita boleh meniru tindakan daripada jiran tetangga kita, yaitu Sarawak, untuk sama-sama menggunakan gelaran premier. Kerana pada pendapat saya, gelaran premier ini adalah sesuai apabila Sabah dan Sarawak sudah diisytiharkan sebagai wilayah dan bukan lagi negeri. Apabila kita menjadi wilayah, maka oleh sebab itulah kita boleh menggunakan gelaran premier untuk menaik taraf kedudukan kita sebagai wilayah dan bukan lagi negeri. Persatuan Kebajikan dan Pendidikan Kadazan Dusun Murut Sabah, PKDIN, mencadangkan agar kerajaan negeri mengikut langkah Sarawak menggunakan gelaran premier bagi jawatan Ketua Menteri Sabah. Sehubungan itu, Presidennya, New Mon Tibin, menyarankan supaya kerajaan Sabah membawa perkara itu ke persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah pada Mac ini untuk dibincang serta diteliti. Katanya, PKDIN berpendapat gelaran jawatan Ketua Menteri sebaiknya sama, iaitu premier bagi Sabah dan Sarawak, selaras kedudukan kedua-dua negeri itu yang setara. Penyelarasan gelaran jawatan Ketua Menteri itu juga wajar kerana mengikut perjanjian asal pembentukan Malaysia 1963, MA 63. Wilayah Sabah, Sarawak dan Malaya adalah setara. Katanya menerusi kenyataan di Kota Kinabalu hari ini. Newmon berkata Melaka dan Pulau Pinang yang termasuk dalam wilayah Malaya menerusi MA 63 pada masa ini menggunakan gelaran Ketua Menteri. Pada 15 Februari lepas, Dun Sarawak meluluskan rang undang-undang Perlembagaan Negeri Sarawak pindaan tahun 2022 untuk menukar gelaran jawatan Ketua Menteri kepada Premier dengan majoriti lebih 2/3 ahli Dewan menyokong. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah saya sangat setuju dan saya juga sangat suka sekiranya apa yang kita harapkan, yaitu gelaran Ketua Menteri sama-sama setaraf dengan negeri Sarawak diubah. Sebenarnya apabila kita gunakan gelaran premier, ada kebaikannya. Kerana premier juga membawa satu maksud yang amat sinonim dengan ketua sebuah wilayah. Kalau Sarawak dapat buat, kenapa pula kita tidak, kan? Dan saya hairanlah kalau ada adun yang tidak setuju. Sedangkan Sarawak sudah dapat 2/3 mengundi usul tersebut. Saudara-saudara sekalian, dan kita juga tahu bahawa Anwar Ibrahim sekarang ini sedang memulakan satu langkah untuk menjenamakan semula ataupun mengikut atau memperkukuh MA 63. Anwar kata beliau sedang berusaha untuk melaksanakannya dan mencari perkara yang boleh menyebabkan MA 63 dapat diperkasakan semula. Sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen anda tentang isu kali ini. Adakah anda juga bersetuju seperti saya supaya gelaran premier ini dapat digunapakai oleh Sabah seperti di Sarawak untuk menggantikan gelaran Ketua Menteri?
Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.